Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Mary dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan. Baik, hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Afiqah, bersama rakan pembentang saya iaitu Ahmad Farouk, Nur Hamizah dan Siti Nur Atika ini membentangkan topik berkaitan Ashabul Furud, yang mana topik kecilnya adalah 1/8 dan asobah bagi tugasan 2 PIMK 3083. Jadi isi kandungan dalam pembentangan ini adalah yang pertama tentang Ashabul Furud serta bahagiannya dan dalil. Yang kedua, sebab berlakunya pembahagian harta. Yang ketiga, peninggalan harta si mati. Dan yang keempat, golongan pembahagian harta. Dan akhir sekali tentang penyelesaian masalah melibatkan situasi. Baik, pertama-tamanya kita akan pergi terlebih dahulu kepada Ashabul Furud serta bahagiannya dan dalil. Konsep Ashabul Furud. Apakah Ashabul Furud? Perkataan furud berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud bahagian. Dari segi istilah fiqh pula, furud merupakan bahagian yang telah ditentukan oleh syarak untuk ahli waris dalam menerima harta warisan. Dengan demikian, Ashabul Furud ini merujuk kepada ahli-ahli waris yang telah ditetapkan bahagian atau saham mereka dalam pembahagian harta pusaka yang menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dan kelompok Ashabul Furud ini terdiri daripada suami, isteri, ibu, bapa, datuk, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seibu sebapa atau saudara kandung, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu. Dan mereka ini adalah ahli waris yang paling utama dan didahulukan dalam pembagian dan penerimaan harta pusaka berbanding ahli waris asobah dan dawi al-arham. Dan setiap ahli waris Ashabul Furud ini akan menerima salah satu bahagian atau fardu berikut, iaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3 dan 1/3 baki. Untuk lebih jelas akan dihuraikan di bahagian ini, iaitu bahagian Ashabul Furud, yang mana kita akan melihat siapakah waris yang berhak mendapat bahagian-bahagian yang berkenaan. Pertama, untuk bahagian 1/2, pewaris yang akan menerima bahagian ini adalah pertama, anak perempuan yang tidak mempunyai adik-beradik lelaki. Yang kedua, cucu perempuan dari anak lelaki, yang mana cucu perempuan dari anak lelaki ini berhak sekiranya arwah tidak mempunyai cucu lelaki dan juga anak lelaki yang lain. Yang ketiga, saudara kandung perempuan, yang mana saudara kandung perempuan ini berhak sekiranya arwah tidak mempunyai saudara kandung lelaki. Yang keempat, suami, yang mana suami berhak sekiranya arwah tidak mempunyai anak atau cucu. Kemudian untuk bahagian 1/4, pewaris yang akan menerima bahagian ini adalah pertama suami, yang mana suami berhak sekiranya arwah mempunyai anak, tidak kira lelaki atau perempuan atau cucu. Yang kedua, isteri. Isteri berhak sekiranya arwah tidak mempunyai anak, tidak kira lelaki ataupun perempuan atau cucu. Seterusnya, untuk bahagian 1/8, yang mana pewaris yang berhak menerima bahagian ini adalah isteri, yang mana isteri berhak sekiranya arwah mempunyai anak, tidak kira lelaki dan perempuan atau cucu. Seterusnya, untuk bahagian 1/6 pula, ahli waris yang berhak menerima bahagian ini adalah pertama bapa, yang mana bapa berhak sekiranya arwah mempunyai anak atau cucu. Yang kedua, ibu, yang mana ibu berhak sekiranya arwah mempunyai anak, cucu atau adik-beradik yang lebih daripada seorang. Yang ketiga, datuk, yang mana datuk berhak terima bahagian ini jika arwah mempunyai anak, cucu dan tidak mempunyai ayah. Yang keempat, nenek, yang mana nenek berhak sekiranya arwah tidak mempunyai ibu. Yang kelima, cucu perempuan daripada anak lelaki, yang mana cucu perempuan daripada anak lelaki ini berhak jika ia tinggal bersama anak perempuan. Yang keenam, saudara perempuan seayah,
yang mana saudara perempuan seayah ini berhak sekiranya ia tinggal bersama-sama adik-beradik perempuan sekandung. Ketujuh, seorang saudara lelaki atau perempuan seibu, yang mana seorang saudara lelaki atau perempuan seibu ini berhak sekiranya arwah tidak mempunyai anak, bapa atau datuk. Seterusnya, untuk bahagian 1/3, pewaris yang akan menerima bahagian ini adalah pertama ibu, yang mana ibu berhak sekiranya arwah tidak mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara. Yang kedua, dua atau lebih saudara lelaki atau perempuan seibu, yang mana dua atau lebih saudara lelaki atau perempuan seibu ini berhak sekiranya arwah tidak mempunyai anak, ayah atau datuk. Berikutnya 2/3, yang mana untuk bahagian 2/3 ini ahli waris yang akan menerimanya adalah pertama, dua orang atau lebih anak perempuan, yang mana dua orang atau lebih anak perempuan ini berhak sekiranya arwah tidak mempunyai anak lelaki. Yang kedua, dua cucu perempuan atau lebih, yang mana dua cucu perempuan atau lebih ini berhak sekiranya arwah tidak mempunyai cucu lelaki atau anak lelaki atau anak perempuan. Yang ketiga, dua orang atau lebih saudara perempuan seibu sebapa, di mana dua orang atau lebih saudara perempuan kandung ini berhak sekiranya arwah tidak mempunyai saudara lelaki atau anak, cucu, bapa atau datuk. Yang keempat, dua orang atau lebih saudara perempuan sebapa. Kemudian untuk bahagian 1/3 baki, pewaris yang akan menerima bahagian ini adalah ibu, di mana ibu berhak sekiranya arwah hanya meninggalkan salah seorang suami atau isteri dan bapa. Kemudian terdapat dalil Al-Quran mengenai pembahagian harta pusaka, yang mana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 hingga 12 dan 176. Bagi ayat ke-11, ia menerangkan tentang kiraan pembahagian harta pusaka, manakala bagi ayat 12 ia menerangkan tentang pembahagian harta pusaka antara suami dan isteri. Sementara ayat 176 pula ia adalah tentang kalalah, yang bermaksud orang yang tiada waris untuk mendapat harta pusaka peninggalannya, yang mana dalam ayat ini menceritakan penyelesaian untuk masalah tersebut dan hukum pembahagian harta ini, yang mana ia penting untuk mengelakkan cara yang salah dalam pembahagian harta. Seterusnya, sebab berlakunya pembahagian harta. Kita ada 4 sebab yang terjadinya pembahagian harta, iaitu pertama sekali disebabkan oleh keturunan, perkahwinan, memerdekakan hamba, Islam dan Baitul Mal. Kita pergi kepada satu-satu untuk penerangan yang lebih jelas. Pertama sekali, hubungan keturunan. Hubungan atau pertalian yang sebenarnya melalui darah dan juga kandungan rahim atau pertalian yang menghubungkan antara waris dan juga pewaris. Maka mereka adalah merangkumi usul dan furuk bagi si mati, furuk bagi kedua ibu bapanya serta furuk bagi datuk dan neneknya. Okey, jadi apa ke maksud usul ni? Usul ni bermaksud mereka yang berada pada kedudukan atas si mati, iaitu asal kepada si mati. Manakala furuk ni pula ialah mereka yang berada di bawah kedudukan si mati, iaitu cabang kepada si mati. Okey, apa contoh usul bagi si mati ni? Macam contoh dia, ibu, ayah, datuk, dan nenek dan singgala yang ke atas-atasnya lah. Manakala furuk bagi si mati pula, contoh anak dan cucu sehingga ke bawah, tak kira sama ada lelaki atau perempuan, dan tak kisah juga sama ada dia besar ataupun kecil. Dan tak dilupakan juga, furuk bagi ibu bapa si mati ialah adik-beradik si mati, sama ada kandung, seibu ataupun sebapa.
serta furuk bagi datuk nenek si mati iaitu pakcik dan juga makcik. Okey. Jadi hubungan keturunan ni dia berbeza sikit dengan hubungan perkahwinan sebab dia susah untuk dipisahkan berbanding dengan pernikahan. Dia ada talak, so mudah untuk terpisah dan juga terputus. Jadi kita bergerak pula pada perkahwinan. Perkahwinan ni merupakan suatu akad perkahwinan antara suami isteri yang sah di sisi syarak, sama ada mereka sempat melakukan persetubuhan ataupun tidak. Jadi para ulama bersepakat bahawa apabila penceraian secara talak raj'i, sama ada suami tu dia sihat ataupun sakit yang membawa kepada mati, maka suami atau isteri tu berhak untuk mendapatkan harta pusaka si mati tersebutlah apabila salah seorang tu meninggal dunia. Jadi manakala penceraian talak bain, sama ada bain sughra, cara cerai tebus talak atau khulu dan fasakh, atau bain kubra iaitu talak 3, ulama bersepakat bahawa mereka tidak akan mewarisi antara satu sama lain, mewarisi harta antara satu sama lain sekiranya salah seorang meninggal dunia. Kenapa talak raj'i boleh tapi talak yang jenis bain ni tak boleh? Kerana talak raj'i ni dia bermaksud talak yang boleh dirujuk kembali tanpa akad atau pernikahan baru selepas diceraikan oleh suami dengan syarat isterinya itu masih berada dalam tempoh iddah. Begitu juga dengan pewarisan harta ni. Kalau dia bercerai dengan talak raj'i dan dia masih dalam tempoh iddah, maka dia akan mewarisi harta peninggalan si mati itulah, tak kisah isteri ataupun suami. Tapi bagi talak bain ni pula, dia talak yang tidak boleh dirujuk. Dia boleh dirujuk jika suami ingin kembali bersama isteri, maka suami perlu menikahi dengan akad yang baru. Jadi dia agak rumit lah kat situ berbanding talak raj'i. Sebab talak raj'i tu dia ada, kalau dalam tempoh iddah still boleh untuk mewarisi harta peninggalan si mati, tak kisah suami ataupun isteri. Seterusnya kita bergerak pula kepada al-wala. Wala ni menurut istilah bahasa Arab ni dia bermaksud hubungan kekeluargaan. Tapi dalam konsep pewarisan harta ni di sini ialah bermaksud pembebasan hamba. Jadi apa keistimewaan? Jadi al-wala ni merupakan keistimewaan yang diperolehi oleh bekas pemilik hamba daripada hamba yang dia bebaskan. Contoh, Ahmad ni dia pernah memerdekakan seorang hamba yang bernama Ali. Jadi Ahmad ni boleh nak memiliki harta Ali tersebut. Jadi bekas pemilik hamba ni akan mewarisi pusaka, sama ada bekas hambanya, tak kira lah bekas hamba tu lelaki ataupun perempuan. Jadi bekas pemilik hamba ni dianggap sebagai asabah lah kerana diri sendiri, iaitu asabah bin nafsi. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-wala al-hummah kaluhmatin nasab. Maksudnya al-wala adalah darah daging seumpama darah daging keturunannya sendiri. Itu riwayat daripada Ahmad. Tapi walau bagaimanapun, bekas hamba tidak berhak mewarisi harta bekas tuannya. Macam saya bagi contoh tadi, Ahmad tu dia yang memerdekakan Ali. Ahmad boleh nak mewarisi harta Ali, tapi Ali tak boleh mewarisi harta Ahmad. Harta tuan dia lah. Yang terakhir sekali ialah Islam dan Baitul Mal. Apabila seseorang di kalangan Muslim mati dan tidak mempunyai sesiapa yang mewarisinya, dia memang tak ada pewaris utama ke, pewaris waris jenis asabah ke, dia memang tak ada. Dia memang tak ada langsung keturunan untuk dia bagi harta tu. Jadi harta peninggalan tu hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, "Man taraka kallan fa illai wa man taraka malan faliwarisatihi wa ana warisu man la waris lahu aqilu anhu wa arisu." Maksudnya, sesiapa yang mati meninggalkan keluarga
akulah yang akan mewakilinya. Sesiapa yang mati meninggalkan harta, ia adalah hak pewarisan aku. Adalah pewaris bagi sesiapa yang tiada pewaris, akulah yang akan membayarkan diatnya dan aku mewarisi hartanya. Riwayat daripada Abu Daud. Jadi kesimpulan dia kat sini, jika adapun bagi mereka yang tiada waris, maka harta peninggalannya akan diserahkan kepada Baitul Mal dan dia akan digunakan untuk buat masalah ummah lah, menolong orang-orang yang susah ke macam tu. Baiklah, untuk yang seterusnya, saya Ahmad Farouk bin Ahmad Nasri akan menerangkan pula tentang peninggalan harta si mati. Jadi, sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan peninggalan si mati ini. Okey, jadi maksudnya adalah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termaksud dalam miliknya selepas mati. Okey, jadi apa yang dapat kita fahami, contohnya seseorang itu dia mempunyai harta semasa hidupnya seperti kereta, seperti rumah dan apa-apa yang menjadi miliknya, dan ditakdirkan pada suatu hari dia telah meninggal dunia. Jadi harta yang telah ditinggalkan yang menjadi miliknya akan ditinggalkan dan diberikan kepada waris-warisnya. Jadi tentang waris-waris ini, di sini saya akan menerangkan beberapa golongan waris, golongan ahli waris seperti ibu bapa, suami, isteri dan anak-anak yang sah. Ini adalah contoh golongan ini adalah ahli waris. Jadi apabila seorang itu meninggal, harta tersebut akan ditinggalkan kepada ahli waris dan dalam kalangan ahli waris ini mungkin akan dilantik seorang yang akan menjadi pentadbir, yang mana pentadbir ini dipertanggungjawabkan untuk membahagi harta-harta mengikut sistem faraid, mengikut hukum syarak dalam Islam. Jadi yang seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang pembahagian peninggalan si mati ini. Jadi saya telah menyelarakan 4 peninggalan, iaitu 4 bahagian. Yang pertama sekali adalah wasiat, yang kedua wakaf, yang ketiga adalah hutang dan yang keempat adalah hibah. Jadi yang pertama sekali kita akan pergi kepada wasiat. Yang mana wasiat ini ialah ikrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud, kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati. Wasiat digunakan untuk pembahagian harta kepada bukan waris dan terhad kepada 1/3 daripada harta pusaka. Jadi tentang wasiat ini, contohlah seseorang itu semasa hayatnya, dia mempunyai harta dan dia berniat untuk memberikan harta ini kepada orang lain. Namun, apabila dia nak memberikan harta tersebut, bukanlah dalam kalangan ahli warisnya. Jadi apa cara yang dapat dia lakukan adalah dia mewasiatkan harta tersebut kepada bukan ahli waris tersebut. Itu bukan ahli waris tersebut, contohnya seorang itu dia mempunyai anak angkat dan dia berfikir bahawa sekiranya dia meninggal dunia, mungkin anak angkat ini tidak ada tempat yang bergantung. Jadi dia bertujuan untuk memberikan 1/3 daripada hartanya kepada anak angkat tersebut untuk anak angkat tersebut meneruskan hidup sekiranya dia telah meninggal dunia. Okey, jadi untuk wasiat ini dia digunakan untuk bukan ahli waris saja. Jadi jika seseorang itu berniat untuk berwasiatkan kepada ahli waris, ia dibolehkan, namun ia perlu mendapat persetujuan daripada ahli-ahli waris yang lain. Sekiranya ahli-ahli waris yang bersetuju, maka ia dibolehkan. Jika ahli-ahli waris yang lain tidak bersetuju, perkara ini tidak boleh diteruskan. Dan satu hal lagi, untuk berwasiat seseorang itu tidak boleh mewasiatkan harta tersebut melebihi kadar 1/3 daripada hartanya. Sekiranya dia melebihi, ia tidak dikira sebagai wasiat. Okey, jadi yang seterusnya kita pergi kepada hukum, yang mana hukum di peringkat awal Islam, hukum wasiat ini kesemua diwajibkan kepada ibu bapa dan sanak saudara, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud
diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang dari kamu hampir mati. Jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kebajikan ke atas orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Okey, jadi hukum ini telah dimasukkan dengan ayat di dalam surah An-Nisa, iaitu ayat 11, 12 dan 176, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan harta pusaka. Dan apabila ia dimasukkan, hukum tersebut telah berubah, yang mana hukum tersebut adalah harus, yang mana seorang itu digalakkan untuk berwasiat, namun dengan hak maksimum 1/3, yang mana telah saya sebutkan seperti tadi, dan bukan kepada ahli waris, yang itu dia perlu mewasiatkan harta tersebut selain daripada ahli waris. Jadi yang seterusnya kita pergi pula kepada wakaf, yang mana wakaf ini adalah satu amalan dengan menyerahkan sebahagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan mewakafkan harta merupakan satu amalan yang mulia dan sangat digalakkan dalam Islam. Okey, jadi berkenaan tentang wakaf ini, contohnya seseorang itu dia mempunyai sebidang tanah. Okey, jadi dia bertujuan untuk mewakafkan tanah tersebut untuk kegunaan masyarakat. Contoh dia bertujuan untuk mewakafkan untuk membina masjid. Jadi apabila masjid tersebut telah dibinakan, selagi mana orang menggunakan masjid tersebut, selagi itu dia mendapat pahala. Jadi hal ini dapat kita panggil sebagai sedekah jariah. Yang mana sedekah jariah ini walaupun seseorang itu telah pun meninggal dunia, dia tetap mendapat pahala yang berpanjangan. Okey, wakaf juga termasuk dalam salah satu daripada bentuk sedekah jariah yang mana telah saya sebutkan tadi, yang berkekalan ganjarannya walaupun selepas kematian seseorang itu. Ia berdasarkan hadis yang bermaksud apabila seorang itu meninggal dunia, terputuslah amalan daripadanya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Jadi berdasarkan hadis tersebut, dijelaskan bahawa wakaf ini termasuk dalam sedekah jariah, yang mana seorang itu apabila dia berwakaf, dia seperti bersedekah, walaupun sedekah jariah, walaupun dia telah meninggal, dia tetap akan mendapat pahala. Jadi yang seterusnya adalah hutang, yang mana hutang adalah harta semati yang dipinjam dan wajib diberikan kepada ahli waris sebagai harta pusaka kerana pemilikannya semati sudah beralih kepada ahli waris. Menurut hukum pembahagian harta pusaka di dalam Islam, hutang orang lain terhadap orang yang meninggal dunia adalah termasuk dalam definisi harta pusaka. Wajib kepada penghutang untuk membayar hutang tersebut kepada ahli waris si mati kerana hutang tersebut telah menjadi sebahagian daripada harta pusaka. Harta si mati telah beralih pemilikan dengan sendiri menjadi milik waris sesudah ketiadaan si mati. Oleh itu, hutang tersebut tertakluk kepada pembahagian secara faraid yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Jadi contohlah macam seseorang ayah, dia meninggal dunia dan ada orang yang berhutang dengannya. Orang yang berhutang tersebut diwajibkan untuk membayar hutang kepada si mati. Namun orang yang tersebut telah meninggal dunia lah, tapi dia perlu membayar kepada ahli waris kerana pemilikan tersebut telah berpindah kepada ahli waris. Okey, jadi apabila ahli waris mendapat wang yang telah dibayar dalam yang hutang tadi tu, ahli waris perlu membahagikan pula wang hutang tersebut mengikut sistem faraid yang telah ditetapkan oleh hukum syarak yang telah kita pelajarilah. Jadi yang seterusnya, yang terakhir sekali adalah hibah. Yang mana hibah ini adalah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Contohnya seseorang itu dia mempunyai harta dan dia berniat nak memberikan harta tersebut kepada orang lain tanpa dia mengharapkan apa-apa balasan sekalipun. Okey, jadi dalam hal ini dalil yang syariatkan tentang hibah ini yang dapat kita sebut di dalam surah An-Nisa ayat 4, iaitu
فإن فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا, yang bermaksud kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Baiklah, jadi sekian itu saja pembentangan daripada saya. Jadi saya serahkan pula kepada pembentang yang seterusnya. Jadi seterusnya kita bergerak pula kepada golongan pembahagian harta. Jadi menurut undang-undang dalam sistem pewarisan harta ni, golongan pembahagian harta ni terbahagi kepada 3, iaitu pertama sekali ashabul furud, kedua ashabah dan juga dawi al-arham. Okay, kita pergi kepada ashabah al-furud. Seperti mana yang saudari Afika telah terang tadi, ashabah al-furud ni merupakan waris utama, dan ahli-ahli waris ashabah ni pula terbahagi kepada 3 golongan, iaitu pertama sekali ahli waris utama yang terdiri daripada suami, isteri, ibu bapa dan anak perempuan, dan mereka ni tidak digugurkan dalam menerima pusaka secara mutlak. Yang kedua, ahli waris gantian yang terdiri daripada datuk, nenek dan juga anak perempuan kepada anak lelaki. Ahli waris ini akan menggantikan tempat ahli waris utama dalam menerima pusaka, seperti datuk dia akan menggantikan tempat bapa, nenek akan menggantikan tempat ibu, dan anak perempuan kepada anak lelaki menggantikan tempat anak perempuan. Yang terakhir sekali, ashabah ahli waris sisian yang dipanggil juga sebagai hawashi, yang terdiri daripada saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa dan juga saudara lelaki dan perempuan seibu. Jadi kita bergerak pula kepada waris ashabah. Menurut istilah faraid, ahli waris ashabah ialah ahli-ahli waris yang tidak dinyatakan bahagian mereka dalam harta pusaka, sama ada melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan kadang-kadang menerima semua harta pusaka atau baki, atau tidak mendapat harta kerana pusaka telah dihabiskan oleh ahli waris ashabah al-furud. Jadi ashabah terbahagi pula kepada 3, iaitu pertama sekali ashabah binafsi, ialah ashabah dengan diri sendiri, iaitu seseorang menjadi ashabah tanpa memerlukan kepada orang lain, dan kadar bahagian mereka tidak menentu. Ada kalanya mereka tu akan mewarisi kesemua harta atau mengambil baki setelah diberi kepada waris utama, iaitu waris fardu, dan ada kalanya tak dapat langsung harta sebab telah dihabiskan oleh ahli waris utama, iaitu ahli waris ashabul furud. Jadi mereka yang mewarisi secara ashabah binafsi ni ialah semua waris lelaki kecuali suami dan saudara seibu. Namun jika terdapat ramai waris yang boleh mewarisi harta pusaka secara ashabah binafsi ni, jadi mereka akan utamakan adalah waris yang paling hampir dengan si mati. Dan waris yang lebih jauh ni akan digugurkanlah dari pewarisan harta. Yang kedua, ashabah bil ghair, ialah ashabah bersama dengan orang lain, iaitu seseorang mewarisi harta pusaka apabila si mati meninggalkan waris lelaki dan waris perempuan yang sama darjat, di mana bahagian mereka telah ditetapkan, iaitu bahagian waris lelaki adalah 2 kali lebih daripada bahagian perempuan, dan mereka ni terdiri daripada 4 golongan, iaitu anak lelaki dan perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan, saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu bapa perempuan, dan yang terakhir sekali saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan. Dan ashabah yang ketiga ialah ashabah ma'al ghair, ialah ashabah berserta dengan orang lain, bermaksud waris perempuan iaitu saudara seibu sebapa perempuan atau saudara sebapa perempuan, dan menjadi ashabah apabila si mati ni meninggalkan bersertanya anak perempuan dan cucu perempuan, dengan syarat tidak ada saudara seibu sebapa lelaki atau saudara sebapa yang membuatkan saudara-saudara perempuan ni menjadi ashabah bil ghair. Okay. Seterusnya dawi al-arham.
ialah waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati selain daripada waris fardu dan waris asabah. Dan ulama telah berselisih pendapatlah tentang kedudukan mereka, sama ada mereka ni boleh mewarisi harta pusaka ataupun tidak. Jadi golongan pertama berpendapat mereka ni berhak mewarisi sekiranya si mati tu tidak meninggalkan waris asabah yang dapat menghabiskan harta pusaka dia, atau tidak ada waris fardu yang boleh dibahagikan bagi harta kepada mereka. Jadi golongan kedua pula berpendapat mereka ni tak berhak mewarisi. Jadi oleh itu sekiranya si mati tidak meninggalkan waris asabah atau meninggalkan waris fardu yang tidak dapat menghabiskan harta pusaka si mati, jadi baki harta pusaka si mati itu hendaklah diserahkan ke Baitul Mal walaupun si mati meninggalkan ramai waris dawi al-arham. Ni konsep ni seperti mana yang terangkan sebab-sebab pewarisan harta tu lah, iaitu yang terakhir sekali tu. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tibalah kita kepada subtopik yang terakhir, iaitu penyelesaian masalah mengenai berdasarkan situasi masyarakat yang berlaku dalam masyarakat kini, mengenai ashabul furud, bagaimana pembahagian kepada para waris, mengenai sukatan 1/8 dan juga asabah. Jadi kita akan mengaitkannya dengan situasi. Okey, jadi mari kita teruskan. Sebelum saya menjurus kepada situasi yang pertama, adalah perlu diingat bahawa syarat untuk pembahagian faraid 1/8 isteri sebagai waris. Okay, jadi kita nak pastikan isteri tu layak sebagai waris kepada faraid itu dengan syarat bahawa si mati, iaitu suami, ada meninggalkan anak ataupun di bawahnya, anak lelaki ke, anak perempuan ke. Begitu juga dengan asabah. Dengan asabah adanya waris ayah sendiri, iaitu binafsihi sebagai waris. Maksudnya dengan syarat apabila si mati tidak meninggalkan anak ataupun si mati tiada anak lelaki ataupun cucu lelaki. Jadi dia mendapat asabah binafsihi. Okey, seterusnya waris anak lelaki yang akan mendapat binafsihi dan juga anak perempuan bighairihi sebagai waris. Dengan syarat apabila mereka bersama, maka anak lelaki akan mendapat 2 bahagian dan anak perempuan akan mendapat 1 bahagian. Itu sebagai syarat untuk mendapat asabah. Ayuh kita mulakan dengan situasi yang pertama. Jika dilihat kepada situasi yang berikut, Encik Ahmad telah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusakanya yang bernilai RM8,000. Namun, isterinya telah mati, iaitu meninggal dunia, dan hanya mempunyai seorang waris anak lelaki. Bagaimanakah pengagihan harta pusaka dapat dibuat dalam situasi ini? Jadi, apakah penyelesaian yang dapat kita buat mengenai situasi ni? Bagaimana pembahagian harta faraid dan bagaimanakah nisbah yang akan dinisbahkan kepada waris anak lelaki kerana kematian isteri? Okey, jadi kita akan teruskan kepada penyelesaian. Dapat kita katakan dan kita simpulkan bahawa penyelesaian dalam situasi ni, maka agihan harta pusaka tu sepenuhnya akan diwariskan kepada anak lelaki Encik Ahmad. Hal ini demikian kerana syarat untuk waris asabah jika ketiadaan isteri mestilah mempunyai sama ada anak lelaki atau anak perempuan atau kedua-duanya sekali. Jadi dengan syarat ada anak daripada suami dan juga isteri. Jadi itulah penyelesaian untuk situasi yang pertama. Seterusnya kita lanjutkan kepada situasi yang kedua. Daripada gambar rajah berikut, Puan Aminah kehilangan suami beberapa hari lepas. Si mati meninggalkan Puan Aminah bersama seorang anak lelaki mereka dengan harta yang bernilai sebanyak RM8,000. Jadi saya andaikan dekat sini situasi sesebuah keluarga tu meninggalkan harta pusakanya yang bernilai RM8,000 supaya mudah untuk kita lihat bagaimana pembahagian harta pusaka 1/8 isteri tu dan juga asabah dilakukan. Okey, jadi Puan Aminah dah kehilangan suami. Suaminya meninggal dunia.
dan meninggalkan Puan Aminah bersama seorang anak lelaki. Berapakah kadar pengagihan faraid terhadap Puan Aminah dan anak lelakinya? Jadi kita akan lihat kepada penyelesaian daripada situasi yang berlaku ini. Berikut ialah penyelesaian untuk situasi Puan Aminah. Puan Aminah akan menerima 1/8 sebagaimana kadar pengagihan faraid. Bahagian harta pusaka suaminya iaitu RM1,000. 1/8 kali 8,000 dapat RM1,000. Dan anak lelakinya pula akan menerima lebihan daripada harta ayahnya iaitu 7/8 kerana maksud asabah sendiri ialah lebihan baki harta pusaka iaitu 7/8 yang bernilai RM7,000. Jadi Puan Aminah dan anaknya mendapat agihan harta mengikut kadar yang telah ditetapkan dalam faraid. Sebagaimana faraid telah menetapkan kadar ukuran bagi harta pusaka, pembahagian harta pusaka isteri 1/8 dan juga anaknya kadar asabah. Jadi dilihat bahawa habuan bagi harta lebihan kepada anak kita nampak adalah lebih tinggi berbanding isteri iaitu Puan Aminah tu sendiri sebagai waris ashabul furud. Jadi dalam situasi ini Puan Aminah isteri masih hidup dan juga ada anak lelaki. Jadi bagaimana pengagihan harta dibuat? Jadi berlakunya kadar pengagihan harta 1/8. Kita lanjutkan pula kepada situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga, Encik Ridwan meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Dia mempunyai harta pusaka sebanyak RM10,000. Jadi Encik Ridwan meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka RM10,000. Dan bagaimanakah cara untuk mewariskan harta pusakanya sedangkan Encik Ridwan masih bujang dan tiada tanggungan isteri maupun anak. Jadi bagaimana pembahagian harta pusaka dia dapat dibuat? Jadi kita akan lihat kepada penyelesaiannya. Baik, dapat dilihat berdasarkan situasi Encik Ridwan, hal ini mengikut kadar asabah dia sendiri iaitu asabah binafsihi. Maksudnya atas dirinya sendiri walaupun dia telah meninggal dunia tetapi dia mendapat kadar asabah binafsihi. Asabah binafsihi berlaku kerana si mati tidak meninggalkan anak ataupun tiada anak lelaki sebagai waris ashabul furud. Jadi Encik Ridwan tiada waris untuk melakukan pengagihan harta pusaka dan menerima asabah binafsihi sahaja. Jadi itulah penyelesaian untuk situasi yang ketiga kerana Encik Ridwan masih bujang dan tiada isteri maupun anak sebagai tanggungan. Jadi, sebab sedikit, tiga-tiga situasi itu menggambarkan mengenai kadar pengagihan faraid 1/8 dan juga kadar asabah mengenai sesuatu situasi. Sama ada situasi itu si mati itu bujang, tidak meninggalkan anak ataupun isteri, ataupun si mati itu meninggalkan isteri sahaja, tidak meninggalkan anak, ataupun si mati itu meninggalkan anak namun kematian isteri. Jadi banyak penyelesaian yang dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah pengagihan faraid dalam hukum Islam ini. Jadi sekian sahaja pembahagian 1/8 harta faraid dan juga kadar asabah daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.